Hello. Kembali lagi ke segmen Santai Malam. Saya DJ Hazu dan saya DJ Naima. Pada malam ini kita bawakan podcast yang bertajuk Seram Jumaat. Okey, sebelum tu bagi penonton yang berseorangan, kami sarankan untuk kamu cari teman kamu. Betul, dan untuk pendengar di luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube channel Resident Studio, TikTok Resident Studio dan Instagram RSB UITM Sabah. Betul. Jadi Naima, tanpa buang masa lagi, mari kita jemput jemputan pertama kita. So, check it out. Bersama saya sekarang tidak lain dan tidak bukan Badrul. Halo semua, saya Badrul bin Amirun sebagai jemputan pada malam ini, dan saya juga ahli dari Resident Studio Production. Okay, so Badrul, hari ini kan kamu datang untuk ceritakan cerita seram kamu kan, secara yang memang kamu sudah experience lah. So kamu boleh ceritakan sikit lah, banyak pun tak apa. Oh, mungkin ada pun cerita kampung dahulu. Seperti mana yang kamu tahu, saya tinggal di Kota Belud, dan Kota Belud ni famous dengan cerita yang kepala terbang tu. Korang tahu lah kan? Api-api. Bukan api. Dia yang ada usus tu. Tahu kan? Tahu. Yang dia ada hagalkan darah daripada perempuan, mayat dengan orang yang mengandung. Okey, senang cakap, ramailah orang tak percaya. Kenapa benda ni macam, benda ni karut syaitan je. Tapi sebenarnya kepala terbang ni dia sihir. Dia macam orang yang menuntut ilmu lah, ilmu gelap, sihir. Contohnya diorang mau nampak lebih muda, lebih abadi tu. Jadi diorang perlukan darah satu daripada orang-orang itulah. Okey. Cerita pertama, ni cerita waktu kampung dulu, bawah 1990 ke bawah gitulah. Lama sudah ni cerita. Time tu di kampung saya. Dia waktu tu memang orang kata, kenapa mau jaga kubur lah? Mesti ramai dah tahu. Kenapa ada sesetengah dekat ada sesetengah yang jaga kubur. Kenapa mesti jaga kubur? Di tempat bagian kami, di kampung Rampayan, kami mesti jaga kubur untuk elakkan benda tu ambil mayat. Dia ambil mayat tu dia akan makan. Okey. Senang cakap, time tu dia satu orang je jaga tu kubur. Bila satu malam tu tidak mau jaga, dia beranilah, dia satu orang. Time tu pakai lampu pelita. Yang orang bakar pakai minyak gasolin, tahu kan? Tahu. Diorang pakai minyak pelita tu, diorang katuk sana. Dia satu orang je berani jaga tempat tu. And pada satu malam tu tiba-tiba suasana tu senyap. Dia senyap je. Kau tak dengar bunyi burung, tak dengar bunyi angin satu pun tidak. Satu kali tu tiba-tiba jatuh kayu ranting macam besarlah bunyi je. Terkejutlah dia. Dia tengok, rupa-rupanya kayu biasa. Tapi dia pergilah dekat dengan kayu tu. Dia tengok atas lagi, benda tu di atas dia sudah. Dia teriak, dia mau lari, kena tangkap dia sudah. Jadi macam mana cerita ni boleh sampai? Cerita ni disampaikan daripada mamak saya sendiri. Benda ni, dia kenapa orang kata macam, benda ni remeh lah. Benda ni pandang remeh, benda tu itu. Benda ni memang kebanyakan jadi di kampung kami. Contohnya yang waktu tu
Dorang kenapa mesti jaga kuburan. Jadi time dia satu orang tu beranilah dia orang tangkap. Dia kena tangkap. Time dia kena tangkap tu memang bingung lah. Terus dia teriak satu kampung tu. Memang time tu lampu tiada, lampu jalan tiada, kosong. Lorong-lorong tu kosong. Dia teriak. Nasib pada orang satu kampung limpas naik basikal. Dia selamat lah. Tapi kubur tu berlubang sudah. Diambil lah sudah tu kan? Ya. Hampir diambil. Hampir Sebab ramai sudah kan orang, jadi dia nak boleh. Benda ni macam kita pergi time skip pula dekat mamak saya time sekolah rendah dulu. Ni betul-betul Jakarta. Time tu dia mau pergi sekolah, dekat je sekolah dia, macam dari Manukan ni pergi Menara Ilmu. Contoh gitu je dekat dia. Time dia jalan tu dia tengoklah atas ada satu kain kafan. Kain kafan tu masih berdarah. Dengan kain kafan tu kan orang macam terkejut lah. Terus dia bagi tahu orang kampung memang benda tu berkeliaran sana. Yes, orang kata kalau senang cakap dalam bahasa, kalau nak sebut tu nama Bi Kuasa 2. Betul. Bi Kuasa 2 ni kadang jadi dongeng, kadang jadi benda tu tiada apa, tapi itulah dia orang guna untuk nampak muda, nampak ini. Dan sampai sekarang kami punya setiap kali ada orang yang wafat atau meninggal, kami akan jaga selama 7 hari untuk elak daging tu fresh. Faham. Jadi selepas 7 hari tu memang kami akan tiap jaga tutup. Dan di situlah dia orang tidak akan. Dia disebabkan biasalah manusia kan. Dia orang mau sangat nampak cantik, nampak agung. Jadi dia orang korbankan diri dia orang untuk cari tu benda. Bayangkan contohlah, diorang sudah dapat mangsa diorang, at the end mangsa tu kalau tidak habis diorang bikin bagi makan orang. Diorang masak daging manusia. Yes. Okay, kau pernah nampak ke Hazu? Kau pernah nampak orang macam dia jual di tepi-tepi jalan gitu? Dia jual tepi-tepi jalan, sekali dia rasa kuah dia masam limau. Lain betul rasa limau dia, tapi sedap. Pernah kan nampak dalam cerita-cerita orang selalu yang dia tutup mata orang untuk nampak sebenarnya makanan itu makanan kotor. Di situ jangan kasih habis. Faham. Jadi tapi kan sebenarnya yang di Kuasa 2 ni adalah orang yang mau cantik tu kah ataupun itu diorang bela? Diorang yang mau cantik. Dia macam kalau kamu pernah tengok cerita Thailand yang Craftsway tu, yang saya tahu lah, yang cerita Thailand tu, yang perempuan tu dia makan satu buah. Bila dia makan satu buah, tengah malam dia punya leher tercabut. Dia mau pergi buru. Faham. Kalau kamu pernah tengok cerita Melayu juga, pasal tu juga. Dia pergi memburu tengah malam tu dia berdandan cantik-cantik, terus dia melepaskan kepala dia. Time tu bila dia sudah dapat mangsa dia, contoh time isteri dia baru lepas lahir dalam cerita tu. Isteri dia lepas lahir, and then besoknya isteri dia meninggal. Dia nampak sebelah isteri dia tu sudah koyak bagian tu. Yes. Banyak ni cerita. Time asrama, ada yang nampak dekat asrama kami dulu, ada yang merah-merah terbang masuk dari asrama perempuan keluar balik. Bolehlah kita masuk balik ke time skip seterusnya, macam orang cakap tak tahulah. Benda ni dulu, benda tu dulu. Time ni kawan saya, ni dari kawan saya pula. Ni pengalaman kawan saya. Benda ni waktu umur dia dalam tahun 5 ke tahun 4 dalam gitu. Dia pergi duduk lah. Dia pergi main game sana. Dia duduk-duduk. And then time ni semua orang tengah pasang kemah. Time ni semua orang tengah pasang kemah. Jadi ramai orang di kemah tu. Time diorang jaga kemah tu, rasa macam pokok tu, ada pokok. Satu je pokok tu bergoyang. Satu orang ni lah mau tengok, kenapa? Macam ada lembaga hitam. Kali diorang tengok, melompat tu lembaga di kemah tu, roboh tu kemah. Jadi yang lain pun kejarlah pergi hutan. Time diorang pergi kejar di hutan tu, ada satu lagi yang tinggal. Apa tu? Itu juga
Oh, ada Iya, dua. ada dua. Oh. Dia dua. Dia mau cek lah, tapi rupanya ada yang masih orang terperangkap di bawah kemah tu. Terus dia duduk cancel. Mesti nampak kan kenapa macam kami punya adat dalam bangsa kami ni Ranun. Itulah kami jaga tu benda. Jadi kan tadi kamu bilang ada merah-merah macam bubuk yang merah-merah masuk tu kan. Jadi sebenarnya Bikosa 2 ni apa biasa dengan api-api ya? Oh, api-api pula ni yang Umi saya ceritakan. Api-api ni kalau ini yang mama saya ceritakan lah. Dia punya orang kalau buat sihir dia guna dua bahan je. Dia bukan kepala. Dia adalah telur dan kain. Dia akan tutup dan dia akan baling di atas. Bila dia baling tu kan, dia akan round satu tempat untuk cari mangsa dia. Kadang dia ini hanya untuk cari mangsa atau pula mau pindahkan sihir, mau kasih sakit orang. Oh, jadi api-api itu adalah telur tadi tu. Yes, dia sihir. Oh. Faham. Dia macam satu kali ni ada cerita, ni cerita orang lagi lah. Kan. Cerita orang ni dia tinggal di kampung. Time tu benda tu terbang. Dia roaming di atas macam orang kata, senang cakap dia pergi bergilir lah. Cari mangsa dia. Satu kali tu dia pergi bergilir di satu tempat. Rupanya dia tunggu orang tu keluar rumah. Okey, bila orang tu keluar rumah sudah, dia tulah titisan api tu di tangan dia. Kena tangan dia, mula-mula okeylah. Batuk-batuk sihat. Satu kali tu sakit teruk, muntah dia. Berdalaman dia rosak sudah. Dan beberapa hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Yes. Ada juga cerita yang diorang jumpa di hutan. Diorang kejar sampai rupanya dia distract diorang tu kan. Dia pergi bakar haiwan. Senang cakap bakas. Dia pergi bakar untuk elak daripada tertangkap. Dia akan roaming dalam hutan, dia akan roaming. Jadi kalau orang kata apa kepala api dengan kepala tu, dia macam bola api tu kan, dia roaming je tu. Faham. Kalau ada cerita lain lagi, sebab bagian kami ni memang banyak lah. Sebab kampung kami ni kampung pendalaman. Buat masa ni memang dulu tu memang banyak lah. Macam cerita dulu ada orang kena sorok. Time ni spot memancing lah. Diorang pergi memancing. Diorang satu hari ni ada dua orang ni. Diorang pergi memancing di kampung kami. Diorang pergi memancing. And diorang ikutlah, kami akan panggil nama tempat tu Chicago. Memang hujung kambing tu kami hujung kampung tu kan. Kami panggil Chicago. Chicago di Sabah. Chicago di Sabah. Okay. Tapi memang view je lawak lah. View nampak dari sana je kan, dekat hujung sungai tu, terus nampak Gunung Kinabalu. Okay. Tapi tempat tu bahaya sebab malam memang keras. Jadi ada dua orang ni, biasalah dulu budak-budak dulu kan, lagi keras daripada sekarang. Betul. Gelap pun diorang masuk dengan dua orang babu-babu. Diorang pergi masuk dalam hutan tu. Diorang tengok lagi, memancing diorang. Diorang lepas memancing tu kan, mau balik. Diorang jalan je, ikut jalan. Sama je tempat je. 5 kali diorang ulang balik. Diorang jalan. And then adalah diorang dengar macam bisikan. Gitu contoh. Macam gitu dia dengar. Dia dengar, dia pun rasa macam di mana jalan? Dia begitu aja di sana. Okay. Diorang terus. Sekali memang tiada jalan sudah. Mungkin ayat ni perlu disensor lah. Dia suruh orang tu untuk baru time tu macam kenapa mesti kau buat saja bila diorang buat, diorang sedarlah yang bawa diorang bercakap tu bukan manusia. Ya. Benda tu tidak akan ada dalam itu. Kan kita pernah tahu pasal cerita macam orang kata tu orang bunian, tapi ni kau kena sorok oleh jin. Dekat kampung kami ramai sudah orang kena sorok oleh jin. Itulah diorang masuk di alam jin situ sampai tak boleh keluar. Itu maksudnya memang jin tu tertarik sudah lah kan? Yes, bila diorang sudah tu, dia minta lah untuk bogel. Time dia sudah bogel lah,
tiba-tiba sana sudah diorang pergi jalan balik, jumpa sudah jalan pulang. Nah, situlah itu. Dia macam benda ni tak logik, tapi sebenarnya kalau dekat cerita hantu ada kan dulu mitos-mitos kalau nampak kuntilanak kamu macam gitu. Okey, ni pula pasal bila balik dari kampung. Ni mungkin dalam tahun-tahun lepas. Baru-baru ni diorang pergi balik dari KK lah, dari sini. Mau pergi kampung. Diorang sambil bawa daging lah, sambil bawa daging mentah. Dalam perjalanan tu suasana macam biasa lah, orang kata dengar lagu gitu. Sampai kawasan di Kelawat tu dalam jam 1 suasana makin suram, macam ada benda ikut kereta. Kereta tu berat betul. Bayangkan Bukit Kelawat tu kan mesti naik laju. Kalau tidak nanti tu mati enjin. Time tu kereta tu memang kuat lah sudah, tapi tiba-tiba macam Hilux lah, contoh Hilux. Tiba-tiba berat. Kenapa ni? Ada yang ikut. Waktu turun bukit pun orang selalu turun bukit laju. Dia turun bukit pun macam slow. Sangat slow. Kereta tu masih rasa berat. Tapi macam dia rasa ada benda ikut bah. Waktu masuk simpang Timbang, kampung Timbang Mengaris di area Kota Belud. Dia tengok tu kawasan memang sana pun banyak lah. Jadi cara dia kasih hilang tu, dia pergi buang daging tu. Dan dia buang daging tu kan, dia tengok macam kena tarik. Dia buang sikit, dia potong, dia buang. Yang daging tu daging apa? Lembu. Time tu macam orang kata ada majlis kenduri lah. Biasanya kalau kenduri ni kan bawa banyak itu atau pula majlis ini. Jadi diorang selalu buat gitulah. Jadi dekat situasi tu macam seram gitu. Jadi itulah orang bilang kalau bawa barang tu at least berpada-pada lah. Daging mentah ni dia boleh tarik jin. Sebab itu memang makanan dorang. Yes, darah. Darah tu makanan dorang. And the last kali pasal ketika berjalan tu pastikan berpada-pada juga. Sebab macam dalam kakak saya tu ada kawasan saya 2 orang. Ni cerita seterusnya lah di kampung juga. Diorang ni 2 dari macam biasa juga dari KK ke kampung. Diorang time tu nyanyi-nyanyi lah macam lagu-lagu. Orang kan macam kalau perempuan-perempuan saya nyanyi ya happy-happy gitu. Galak dong. Galak gitu sampai mulut pun tak itu. Satu kali diorang jalan tu rasa macam satu orang tu yang AP tu diam gini je. Kenapa kau diam? Gini je. Apa kau buat kalau kita? Diam lah. Diam juga kan. Time tu time tu jalan sudah mau sampai kampung. Repair lah cermin. Boom, kepala keluar. Astagfirullahaladzim. Time tu memang orang kata macam seram time tu. Boleh kan rasa vibe dia. Betul lah. Terus dia pasang suruh time tu. Baru orang tu lari time masuk simpang kampung. Simpang kampung kami tu pun sama juga sana ada. At the end diorang pun berpada-pada lah. Sebetulnya macam ada teguran, ada tu janganlah bawa main. Kadang benda tu boleh jadi serius. Betul-betul. Sebab kawasan kampung kan memang banyak. Jadi kalau bercakap tu kena berpada-pada lah juga. Ya. Pertuturan tu sangat penting. Yes, betul. Jadi itulah orang mesti mulut tu jaga, kadang itu mencerita ya mungkin kita boleh cerita lah, tapi janganlah bawa di tempat-tempat yang tidak sepatutnya diceritakan. Betul. Dia makin suka, makin rasa takut tu itu orang Makin kata dia suka. setan ni makin takut makin suka bang. Betul. Jadi pengajarannya tu jagalah adab di mana-mana pun, jagalah adab. Sebab dorang ni di mana-mana pun dorang ada sebenarnya kan. Jin, setan semua ada. Dorang suka. Yes. Okay. So mungkin dalam situasi ini itu sajalah kalau dekat cerita kampung. Sebenarnya banyak lagi, cuma mau kita seterusnya lagi kan, jemputan seterusnya ada lagi sebelum kita ada lagi, guys. kita mau tahu juga kalau dari college macam mana?
Betul. Ini cerita dari kampung. Tapi next kita akan dengar dari college pula. Jadi kita rehat sebentar. Stay tune. Jangan kemana-mana, oke? Bye-bye. Hello guys, welcome back to segmen Santai Malam di bawah topik Seram Jumaat. Tadi kita sudah dengar si Badrul cerita pasal B kuasa 2 lah, dia punya kampung lah, daging dan sebagainya. It's quite creepy orang kata, sebab mungkin kita dengar oh enggak juga ni, tapi in reality kalau kita menghadapinya mesti kita akan takut kan. Okay guys, so seterusnya kita akan bawakan jemputan kita yang seterusnya, di mana kalau saya boleh terangkan beliau ni siapa kan. Beliau ni kalau kita boleh panggil sebagai penunggu college lah ya. Sebab kalau student balik, dorang masih ada. Kalau student baru mau pergi UiTM, dorang sudah ada. Begitu. Jadi kita mau tanya sedikit sebanyak. Sebelum tu kita tanya dulu kepada tetamu jemputan kita untuk beliau perkenalkan diri secara ringkas. Okay, terima kasih DJ Daima. Nama saya Nur Faiza binti Abdul Halik. Sekali lagi saya mantan Presiden JPK sesi 2024-2025. Saya rasa betul lah tu seperti yang dikatakan sebentar tadi ya. Student belum datang college, JPK sudah di college. Student sudah pulang dari college, JPK masih di college. Kami yang paling awal dan paling lambat pulang. Betul, mesti banyak cerita mistik. Sebenarnya saudari Faiza ni beliau sudah menjadi JPK sebanyak 3 kali kan. Jadi mustahil untuk tiada pengalaman mistik sepanjang menjadi seorang JPK tu. Jadi sepanjang saudari, soalan saya lah kan, sepanjang saudari menjadi seorang JPK, orang bilang kadang balik jam 3 pagi, kadang stay di College Manukan dan sebagainya tu kan. Apa pengalaman orang kata yang paling mistik yang pernah tim JPK sendiri rasai? Kalau boleh diceritakan, saya rasa sepanjang daripada 3 sesi, which is saya bermula daripada sesi 21-22, 23-24 dan 24-25. Saya rasa yang paling orang bilang mengerikan pada sesi 21-22, which is saya punya first session. And first session tu kami jadi JPK dekat JPK Mabul. Tapi saya rasa kenapa dia paling seram sebab dia memang kita experience yang
the real, orang bilang the real Depan mata. yes, depan mata. Betul. Tapi bukan kita nampak lah experience dia tu sebab kebetulan malam tu memang malam Jumaat kan. Dia memang malam Jumaat lah. Jadi biasa kalau dekat college perempuan ni dia kan benda-benda histeria ni is normal things. Yes. Tapi bagi saya dia shouldn't be abnormal jugalah kan. Cuma kita tidak boleh menghalang benda tu jadi. Betul. Jadi kenapa dia, I think the scariest one is sebab kita nampak yang histeria tu depan mata. Oh my gosh. Jadi dia betul-betul, tentu JPK Mabul pun ada 8 orang. Plus dengan roommate dia yang 3 orang, kita semua tahan, tapi dia still boleh lepas. Dia badan Yes. individu tu kecil je. Yes. Tapi dia boleh lepas. Yes, average punya perempuan lah, saya perempuan orang bilang. Tapi dengan sebanyak tenaga itu pun dia still boleh manage untuk lepas. Jadi bila kita sebab kita panggil kita punya ustaz kan, kita panggil ustaz asli untuk handle and so on. Jadi it takes time. Dia dalam around 1 jam benda tu Untuk berlaku. lari? Ya. Oh, 1 jam untuk dia diubat dan baru benda tu keluar. Even though bila tentu imam dia dah baca and so on, dia dah ubat and so on, tapi unfortunately dalam masa 1 jam tu lah orang bilang, dalam setengah jam begitu dia macam slow down sudah. So kami pun fikir keluar sudah. Okey sudah. Okay. Boleh relax sudah lah, boleh relax. Tapi rupanya belum keluar. Dia kiranya dia menyamar. Yes, dia menyamar. Dia just berpura-pura dia okey. Dia macam bangun, dia senyum. Tapi dia tidak bercakap. Dia bangun, dia senyum, dia macam pura-pura dia okey sudah. Tapi one thing yang saya perasan time tu dia avoid kontak eye juga dengan imam. Tapi rupanya imam tahu dia belum keluar. So imam baca lagi sekali. Imam minta untuk buka semua tingkap, pintu and so on. So after 30 minutes after that barulah benda tu boleh keluar betul-betul. Cuma daripada the case histeria tu sebenarnya kita lagi kesian dengan yang kena tu lah. Betul. Sebab dia habis dia kena ubat and so on, dia terus muntah-muntah. Dia punya energi tu. Yes, kan? dia punya energi sangat banyak lah yang digunakan. Tapi seingat saya kan saudari, dia histeria ni dia boleh terjadi dari segi benda tu masuk sendirilah dan dari segi saka. Yes, betul. Tapi yang on that time kenapa dia lagi kuat sebab itu yang dihantar. So basically benda tu dari luar lah. Jadi sebab dia agak, orang bilang dia agak kuat sikit. Sebab kalau yang histeria yang memang benda dalam UiTM normally dia senang keluar. Sebab dia so kenal ustaz. Ya, sebab dia sudah kenal ustaz lah. Jadi sekarang after that tu student tu memang okey sudah atau ada cara pengobatan lain kan? Dia sebenarnya memang dalam proses berubat juga. Nah, dia ada apa namanya ni, balsam bidara dia sendiri. Dia ada air bidara, air yang sudah dibaca sendiri daripada family dia and so on. Jadi dia memang dalam proses berubat jugalah yang orang bilang. Cuma sebab tentu pun hectic week macam sekarang kita week 7, week 8 sudah. Jadi memang mungkin dia pun agak, orang bilang sedikit lemah semangat dan so on. Jadi benda tu attack dia tentulah. Cuma saya curious satu benda lah. Kenapa kan macam ustaz tadi, saudara ada cerita dia minta untuk buka pintu dan tingkap tu. Ada reason kah behind that atau cuma pengaliran udara kah? I think dia ada reason sebenarnya. Kalau kita tengok pun cerita-cerita yang apa namanya ni, yang case berubat and so on, dia akan keluar melalui tingkap. Kiranya laluan dia mana-mana dia akan Yes, keluar. supaya dia easy tu keluar lah. Faham. Itu dari sudut pengalaman yang apa ni kita jaga student lah kan. Because macam saudari cakap memang normal untuk ada benda ni di UiTM. And boleh dikatakan 2/3 daripada pengalaman mistik tu memang semua yang melibatkan kapasiti sebagai JPK. Kalau that one kita sebab student kena history and so on. Tapi yang waktu program itu lain lagi. Itu pun dia ada cerita dia sendiri. Histeria juga.
not histeria, tapi yang memang kita JPK yang kena sendiri. Oh, kiranya dari sudut student kita sudah dengar apa nih, pelajar kerasukan, histeria dan sebagainya. Jadi pengalaman saudari sendiri yang saudari nampak atau dengar benda gaib itulah. Alhamdulillah, sebab sekarang Alhamdulillah sebab sampai sekarang saya belum pernah nampak. Alhamdulillah. Tapi yang my roommate, yes. My roommate. So this one tadi dia happen dekat Mabul. This one dekat Mantanani, sebab saya pernah dekat Mabul dan saya pernah di Mantanani. Yang this one waktu sesi 23 24 tentu roommate saya is JPK Hayatun juga. Itu the first time kita baru naik on that time. Jadi kita memang baru habis sesi Oktober, which is kita punya perjumpaan SRK lah, straight 3 hari begitu. So on that time lebih kurang pukul 10 hingga ke pukul 11 saya terima call daripada SRK, kita ada aduan case drone, which is that one yang the first time saya entertain untuk case drone lah. Case drone tu dia berlaku di A1, which is bilik student tersebut betul-betul berhadapan dengan tangga merah. Faham. So bila dia lebih kurang pukul 11 and so on, saya pergi entertain di A1 untuk case drone tu. So sebelum saya gerak, saya ada pesan dengan my roommate, cuci JPK kaki. Hayatun. Yes, saya pesan dengan JPK Hayatun, cuci kaki dulu. Kalau mau tidur pun cuci kaki dulu. Tapi dia terlalu penat. So dia jadi MC untuk perjumpaan SRK straight 3 hari. Jadi dia sangat-sangat penat. Dia saya okay, kejap, tapi dia tertidur di lantai. Dia tertidur di lantai. So dalam around 11 hingga 1 kita entertain case drone tu. Tapi dia tidak dapat ditangkap pada ketika itulah. So saya just cakap dengan student, esok kita akan buat laporan rasmi dan kita hantarlah untuk case drone ni. Jadi when kita mau on the way pulang ke bilik, saya waktu tu dengan ada 2 orang JPK bersama saya, kita dah terserempak dengan satu student siswi. Okay. Student. Okay. Kita tak tahu sebenarnya. Up until now kita pun kurang pasti dia student atau tidak. Sebab dia hampir pukul 1 malam. Siapa yang duduk dekat Mantanani, dia akan tahu jalan penghubung blok A1, blok A2 dan blok A3. Jalan penghubung yang tingkat paling atas, which is can clearly nampak tangga merah. Tapi on that time dia terlalu gelap sebab tiada lampu yang hidup di jalan tersebut, jalan penghubung tu. Jadi bila kita on the way mau pergi bilik masing-masing, kita terserempak dengan satu student siswi. Dia tentu dia macam tengah on call. Tapi yang buat kami rasa very surprised and suspicious, dia student atau tidak. Dia just pusing. Pertama dia berdiri berhadapan betul-betul dengan tangga merah. Kan. Jadi bila kita sudah lalu, dia terus pusing. Kamu cari apa? Kamu cari barang jatuh? With that smile. Okay, so you see her face lah. It was very dark. Oh, nampak ukiran di bibir dia. Bentuk tu nampak. Okay. Tapi one thing yang saya clearly nampak, dia punya smile. Okay, that was creepy. Yes. So, disebabkan saya agak apa orang bilang tidak sedap hati lah kan, sebab JPK time tu memang very, orang bilang kita pun agak penat, fatigue sebab kan perjumpaan SRK secara 3 hari. So bila kita sudah entertain case drone and so on sampai pukul 1 pagi, sangat susah sebenarnya nak entertain case drone tu sebab dia kesana kemari, kita nak kejar tangkap and so on pun tak dapat. Jadi on that time saya rasa cannot. Saya tak boleh layan perasaan tu time tu. I said to my JPK, dia ada tu, okay pulang. Saya just tarik je. Okay, kita pulang pergi bilik masing-masing. Kan. So pulanglah pergi bilik masing-masing. On that time saya di A2. Saya di A2 dengan Hayatun. A2 aras 4. Bukanlah aras yang orang bilang happy vibe sangat.
Dia ada eerie ya, vibe. dia ada eerie vibes dia sendirilah. Jadi bila kita pergi, saya pulang pergi bilik, sebelum saya pulang saya terima one text daripada saya punya kawan, which is also a commander lah. Dia text saya, dia cakap dengan saya, "Wi, mana kau? Pulanglah. Si Hayatun tak mau mandi." So I was like, ini kenapa? So saya pergi, saya pulang bilik. Saya punya bilik, bila buka bilik siapa mantan Nandi ataupun siswi lah, siswi kalau bilik berdua dia akan tahu position, orang bilang position katil macam mana. Jadi bila saya mau sampai bilik, pintu bilik tu dia memang terbuka. Dia memang terbuka, and then saya nampak kawan saya duduk sudah di katil tu. Hayatun. No, komandan. Okay. Bila saya nampak dia duduk, saya pun heran dengan rupa dia yang baru bangun. I said, "Kenapa?" Dia tunjuk Hayatun je. So saya masuk bilik, saya tanya. Hayatun pun time tu ready untuk mandi, tapi dia tak mandi. So saya just pandang je dia, "Kenapa? Kenapa kau nak mau mandi?" Dia just geleng kepala. So I said, saya tengok dia tiada bawa barang-barang dia lah, which is dia punya toiletries and so on. "Okay, kita pergi ambil barangmu je. Kak mau cuci kaki and then mau tidur ke dah?" Okay, saya teman dia pergi tandas, ambil barang dia, cuci kaki apa semua, and then kami balik bilik. Lepas balik bilik tu close the door and so on, ready to sleep. But Hayatun tiba-tiba cakap dengan saya, "Kak, jangan kasih mati lampu." So I was surprised. So Sebab- sebelum ni Sebelum ni Hayatun is a very brave person. Dia sendiri mati lampu semua pun tak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma I was kinda, orang bilang terkejut lah kenapa dia cakap begitu. Tapi saya macam okay, tak apalah, kita kasih mati lampu and so on. So just tidur and so on. Sampai pagi tu, before sampai pagi, there is 2 times saya terbangun. 2 kali saya terbangun, and then saya dengar pintu tu diketuk. Tapi saya tak bangun lah, sebab terlalu ngantuk dan penat. Jadi bila pagi, saya ada tanya dalam grup JPK, siapa ada ketuk pintu semalam, siapa ada datang bilik, semua cakap tiada. Okay, tak apalah. And then saya tanya Hayatun, kenapa dia tak mau mandi semalam. And then Hayatun cerita pengalaman dia malam tu. So bila malam tu dia ready untuk mandi, lebih kurang pukul 1. Dia ready untuk mandi and so on. Tapi saya kurang pasti time tu dia tengah cuci muka ataupun dia tengah berus gigi. Tapi siapa siswi dia akan tahu position ataupun layout kita punya ampayan. Sinki ampayan dengan tandas kan. Bila kita berdiri berdepan dengan cermin kan, di sebelah kanan tu dia ruang mandi and so on. Di belakang dia ampayan. Betul. Kan. Jadi dia tengah berus gigi kalau saya tak silap. Tengah berus gigi, tapi dia terdengar bunyi pakaian yang diseret dari ampayan. Faham. Tapi sebab Hayatun kan, dia just macam okay, kelantak siap. Tapi at the moment dia tengok di bahagian ampayan, dia tengok satu sosok perempuan yang berkebaya merah was looking at her with smile. Okay. Yes. So dia stop, dia lari pergi bilik. That's why dia tinggalkan semua barang-barang di dekat situ. Faham. Jadi talking about kebaya merah, saya pernah dengar orang kata cerita daripada orang dulu, kiranya macam pelajar yang bekas berada di UiTM lah. Is that sinonim dengan keberadaan Kak M itu sendiri? That one we cannot confirm. Tapi soal berkebaya merah tu, dia memang berbaju merah ataupun berkebaya merah itu adalah benda yang dikonfirmkan oleh staf URSP sendiri, which is yang paling lama di Mantanan. Ya, sebab hari tu kita pernah bercerita dengan staf dekat URSP Mantanan ni lah. And then dia cakap memang ada satu masa, dia mungkin zaman kita mungkin masih 2000 and so on. Kan baju yang berwarna merah itu
dilarang untuk pakai. Sama sekali. Yes. If pelajar pakai juga, what will happen to them? Dia ada satu case history yang besar-besar. Just because Yes. someone pakai baju merah. Merah dan berbunyi loceng. Loceng. Yes. Dia macam The things yang vibe. memang sinonim dengan Yes. saya rasa many of pelajar-pelajar siswi pun pernah melalui sendiri bunyi-bunyi loceng, gamelan dan so on. So Hayatun is one of them yang tengok sendiri benda tu lah. Unfortunately untuk malam tu sebenarnya bukan Hayatun seorang yang tengok. Bila Hayatun masuk ke bilik, and my friend yang ada dekat bilik tu kan dia tak juga boleh nampak, cuma at certain time dia boleh tengok. Dia faham. So bila saya masuk bilik yang balik daripada urus restoran tu, dia actually nampak benda tu di depan. Pintu bilik kamu. Yes. Cuma benda tu tak masuk je. Dia tengok dari luar. Faham. Walaupun pada waktu itu actually untuk pelajar college sendiri jam 1 itu masih awal kan? Yes. Tapi kejadian yang kita unexpected things happen lah pada waktu itu. Tapi sebenarnya bila talking about sosok ni kan, kebaya merah ni, dia macam kita sudah lama tidak dengar Yes. case ni untuk terjadi kan. Jadi dia macam agak pelik untuk datang pada waktu tersebut. Adakah disebabkan kalau histeria kita dapat lihat dia punya corak datang histeria tu disebabkan pelajar stres begitu kan. Jadi mungkin ada faktor menyebabkan benda itu keluar ataupun Kalau daripada segi faktor saya rasa dia mungkin depends on keadaan kita sendirilah. Sebab on that time memang every one of us dia sangat-sangat fatigue. Kalau nak cakap pasal week pun, dan on that time saya rasa baru week 3. Baru week 3 ataupun week 2. Just that kita sangat-sangat heavy dengan orang bilang program. Kan strike 3 hari. Jadi mungkin bila dah mentally drain, orang bilang penat dan so on, benda tu is sangat mudah untuk kita sedar kewujudan dia. Sebab saya rasa sebagai umat Islam pun kita kena percaya dengan benda-benda gaib ni. Benda ni memang ada kan, kena wajib untuk kita percaya. Jadi I think sebab dalaman tu sendiri yang tengah penat lah kan. Untuk makluman saudari juga, orang bilang lecturer saya pernah cakap kan, UiTM Sabah ni dia pernah viral disebabkan keberadaan Kak M tu. Sebab actually kalau kita dengar daripada mana-mana sekalipun kan dia mesti ada case yang sama. Cuma berubah nama je. Yes, Begitu. Tapi we don't know the real story lah kan. Maybe it's really happen kan, mungkin akan ditokok tambah juga begitu. Cuma kalau pendengar di luar sana kamu mau lihat footage yang real kan, kamu boleh search di Google KM UiTM Sabah dan kamu akan nampak satu gambar di mana gambar tu gambar berkumpulan tapi ada sosok yang ikut bergambar sama pada waktu itu. Dan saya rasa macam benda ni boleh diedit. Tapi bila kita lihat kepada period of time tu kan, dia macam pada waktu itu edit Canva, CapCut tu masih belum wujud lagi. Begitu. Jadi dia macam ini peringatan lah kepada semua pelajar. Yes, untuk apa-apa pun yang kita lakukan kita kena berhati-hati sebab kita berada di, orang bilang dia pun berada dengan kita. Begitu. Dorang pun ada, dorang pun wujud. Jadi kena sentiasa jaga diri, jaga kebersihan dan so on. Jadi untuk saudari sendiri kiranya pernahkah dalam JPK balik kan, sebab saya rasa JPK ni dia selalu sendiri di college kan. Pernahkah macam situasi yang kamu semua nampak benda tu atau kamu semua sedar dengan benda tu? So far alhamdulillah untuk yang itu tiada. Even though kita stay, kadang bila buat program and so on dia ada delay. Jadi kadang sampai 1 pagi masih ada di day 1 and so on. Alhamdulillah itu tiada. Tapi mengalami situasi yang cuma JPK ada di college, iya. Maksudnya benda tu kacau? Yes, benda tu memang kacau. Boleh ceritakan kepada pendengar di luar? This one happen as the latest one lah. Sebab time ni kita tengah perkampungan JPK and kita stay dekat Manukan. Kita stay dekat Manukan.
Jadi time tu cuma ada JPK dengan aras bawah kami command gelah gitu. Jadi bila benda tu jadi, perkampungan yang baru-baru ni dia berlarutan selama lebih kurang 3 ke 4 hari. Which is one of saya punya JPK lah yang kena ganggu time tu. Tapi yang betul-betul tengok sosok benda tu JPK roommate dia yang dekat Manukan. Okay. So dia jadi dorang ada kena ganggu lah. I mean kena ketok pintu. I think this is the normal one. Kena ketok pintu and so on kan. Tapi pattern dia memang jam 4 pagi. Jadi yang tersedar bunyi ketukan ni orang lain. So Manukan kan ada 4 bilik kan. 4 katil. So yang sedar tu yang 2 orang ketukan tu. Tapi none of them berani bangun lah sebab jam 4 pagi kan. Jadi satu ni pula terbangun jam 4 pagi and dia nampak benda tu dekat katil yang kawan sebelah dia. So benda tu dia berlarutan selama 3 hari and so on. Jadi bila hari Sabtu kita kiranya macam ketukan tu ketukan setiap hari. Yes, setiap orang yang sama dengar. Yes. Oh my god. Okay. Jadi bila hari Sabtu, hari Isnin kita last day dekat Manukan and then kita terus pulang lah. Hari Sabtu benda tu masih jadi. So saya jumpa JPK saya. Saya tanya lah and so on, kok ada talangkar di mana-mana kah kau ni? Kau ada bising di mana-mana kah? Benda ni tak suka begitu and so on kan. So on that time dorang cakap tiada. Sebab memang jadual kita pun agak pack sebenarnya time tu. Bila perkampungan kita start on 8, kita habis on 11 and then kita rest. Kita rest pun during the day tu kita just rest untuk solat, beriadah, makan and so on. Jadi dengan jadual yang pack tu pun saya rasa saya tahu keberadaan dorang di mana dalam masa seminggu tu. So quite impossible jugalah untuk saya tidak tahu. Jadi bila benda tu jadi on hari Ahad tu I was like sebab masalahnya di dalam bilik tu semua tak boleh solat. Jadi I was like okay, tak apalah, baca doa and so on kan. Hopefully dia tidak akan terjadi lagi. So hari Ahad tu dia tidak jadilah. Dia tidak jadi di bilik dorang tapi jadi di bilik saya. Meaning to say dia bertukar tempat. Faham. Hari Ahad tu sebab final day kita nak submit semua paperwork hari Isnin. So saya buat final check hari Ahad malam tu, saya buat final check untuk semua kertas kerja and so on yang kita nak buat, kita nak hantar dengan HCP. Jadi bila benda tu memerlukan masa yang agak panjang, saya stay up sampai jam 4 pagi. Stay up sampai jam 4 pagi pada waktunya. Yes, pada waktunya. So tapi bila saya tengok jam tu saya sebenarnya tak fikir panjang juga. I was like tak juga tu. So saya just bila semuanya sudah habis, saya just matikan lampu and so on. Yang lain pun roommate yang lain pun sudah tidur. Saya just tidur je lah macam biasa. So bila kita time mau tidur ni tiba-tiba anjing tu kan bergonggong dengan bunyi yang agak yang jenis panjang yang jenis panjang punya. Jadi bila anjing tu bergonggong begitu, sebab saya ni quite sensitif punya orang. Saya alhamdulillah belum pernah nampak tapi quite sensitif. Bila benda tu saya rasa macam ada something, saya just feeling orang bilang uneasy. Dia macam tak sedap hati. Tapi kita cuba untuk positif lah. Sebab takut terbawa-bawa perasaan dan so on kan. Jadi sebab benda tu dia just ngam-ngam saya ambil telefon di sebelah. Sebab saya letak telefon saya di sebelah. Saya baring, saya letak telefon saya di sebelah. Saya ambil, saya pick up, saya tengok sharp 4:00 AM. Okay, saya letak balik. Saya just tarik selimut. I was hoping yang insyaAllah tak ada apa-apa. Saya dengar bunyi ketukan. The same as the other member punya ketukan. 3 kali. Oh my God. 3 kali. Tapi kita try stay positif kita. I was like enggak. So saya just close. Tapi saya masih tak boleh tidur. I was like
Enggak. Saya try to tutup, try to tenang and so on. Dia bunyi lagi. But this time saya punya kedudukan sini roommate, sini saya, pintu dekat sini. Kan. Jadi bila saya bantu saya dekat dinding, Bang. Kayak mungkin pusing dinding. Jadi bila saya pusing dinding, saya dengar lagi bunyi ketukan. Tapi this time around dia bukan dekat pintu, dia dekat tingkap. Dia kiranya dia tidak dapat buka dari pintu, dia lalu kita macam dapat imagine benda tu. That's why Dia macam dari pintu dia berpindah ke tingkap. Which is the closest one dekat saya. OMG. Jadi dia ada ketukan yang sama Yes, ketukan yang sama. 3 kali. 3 kali. After that you just After that, saya pun bukan orang yang sangat berani. Saya call roommate saya. Sedangkan roommate saya di situ. oh faham. Tapi dia sudah tidur lah. And then bila dia angkat tu, dia kata, "Kak, kenapa?" Dia bilang, "Kau tak dengar kah?" I said. Terus dia bilang, "Tidur je." Tidur je. Okay, tak apalah. Kita try untuk tidur. We try to, but actually we try. cannot. Tapi sebenarnya tak boleh. Lepas azan time tu, lepas one of JPK kami pergi azan, betul-betul lepas tu baru saya boleh tidur. But along that time memang saya tak boleh tidur. Kalau boleh saya tahu di mana actually pada waktu itu penempatan JPK? C4 Aras 2. C4. Guys, it's C4 Aras 2. Tapi saya kurang pastilah untuk penduduk-penduduk C4 macam mana. So kita perempuan kan, dia lain. Betul. Dia agak lain lah. Tapi walaupun dalam keadaan ramai itu dia masih boleh ganggu kan? Which is quite macam mungkin disebabkan kamu perempuan. Jadi dia pelik jugalah ketuk-ketuk ni. Jadi kalau saudari sendirilah sekiranya tiba-tiba kan tanya soalan sebab ini untuk kita takut nanti tiba-tiba ada JPK yang mungkin baru mau interview Sabtu ni kan. Jadi orang macam tak maulah nanti saya tiba-tiba kena kacau begini. Jadi actually benda ni normal things. Dia kena apa ni kita kena kuatkan semangat saja begitu. Dia kena you didn't get any choice lah. Dia kena juga positif and so on sebab benda-benda ni kalau makin dilayan dia makin suka. Okay, saya rasa macam it's quite interesting untuk kita dengar cerita daripada barisan macam saya cakap penunggu college sebab orang yang paling lama di college kiranya kan pelajar balik macam tadi itulah saya terangkan. Jadi mungkin kita ada banyak lagi cerita yang kita tidak sempat untuk ceritakan pada hari ini. But insyaAllah maybe one day mungkin kita akan tiba-tiba buat vlog kan. Okay, saya rasa untuk malam ini macam kita punya pendengar pun kita takut lampau ketakutan ni. Jadi kita stop dulu untuk segmen kita pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua jemputan sebab sudi untuk share dorang punya pengalaman mistik ya sepanjang berada di UiTM ni sendiri dan di macam Badrul di kampung dia lah. Jadi saya untuk pendengar di luar sana sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk follow YouTube channel Resident Studio, Instagram RSPITM Sabah dan juga TikTok Resident Studio. Just in case kamu mau dengar lagi kita punya segmen bercerita hantu seperti ini, jadi kamu boleh dapatkan maklumat lah di media sosial. That be all for today dan thank you untuk pendengar di luar sana. Stay tune untuk next segment. Bye.